time tengah cangkul tu, Bat ada nampak 3 orang budak baya-baya dia tengah main sama-sama diorang lah, 3 orang tadi tu. So dia tengok macam syok kan, dia pun pergi lah join sekaki. Masa tu 3 orang budak tu tengah main satu game yang Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bertemu kembali bersama saya Bang Basyah. Sombong amat. Oke, di video kali ini kita bakalan mereaction video dari Malaysia lagi. Tetapi kali ini kita mereaction video orang Bunian. Apakah kalian tahu apa itu orang Bunian? Aku belum tahu. Dan di sini aku telah mendapatkan satu video tentang orang Bunian. Yang video yang berjudul Orang Bunian dan kisah seram tentang orang Bunian ini apa. Jadi kalian pasti penasaran. Karena di video yang sebelumnya aku pernah membuatkan satu konten juga, tapi bukan tentang orang Bunian, tapi tentang masalah kisah seram di Malaysia juga. Dan di situ disebutkan kata-kata Bunian. Jadi aku bertanya-tanya apa itu orang Bunian. Mungkin di video kali ini semua penjelasan ataupun pertanyaan kita tentang orang Bunian mungkin bisa dijawabkan di video ini. Dan sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya buat kalian yang baru singgah ke channel ini dan baru nonton video ini, ditekan dulu tombol subscribe-nya dan diaktifkan loncengnya. Dan buat kalian yang udah nonton video ini, terima kasih banyak-banyak. Dan buat kalian lagi yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak-banyak. Karena dengan dukungan kalian, makanya aku akan jadi seperti kayak gini, ya kan? Mungkin kita nggak usah ngomong panjang lebar gitu kan, karena keadaan aku pun kurang sehat, karena ada ditimpa sesuatu penyakit sama aku. Jadi buat kalian doakan aku biar cepat sembuh. Kita langsung masuk video yang aja. Dan buat kalian sudah ditekan tombol subscribe-nya, buruan tekan dulu baru kita masuk videonya, oke? Kayak orang pilih macam juga orang Jom balik, jom. suruh balik kan. Cepat. Tapi setahu aku sih di Malaysia aja yang disebut orang Bunian. Mungkin perbedaannya apa dengan orang apa gitu kan. Tapi kalau dari sini kayak orang biasa kan. Perhatian. Saya tonton sampai habis untuk mengelakkan daripada salah paham. Saya bukan ustadz, alim ulama, sufi, pengamal perubatan ilmuwan. Segala sumber yang saya dapat adalah berdasarkan kajian dan bukannya datang daripada pendapat saya. Segala kesilapan dan pertuturan harap dimaafkan. Oke. Mana tuh? Orang baju putih. Penguasa di sini. Nak panggil nama apa? Kerja Melaka Bunian. Panggil saja aku tu. Kita Ya. Abang Haji kahwin. Saya kahwin. Tak pernah nampak isteri. Dia bukan alam manusia. Itu alam apa pula? Dia alam dunia. Amboi. Kawin dengan orang alam Bunian. Makin bertanya nih, mungkin bingung apa sih itu alam Bunian dan apa itu orang Bunian. Apakah orang yang sama seperti kita ataupun bukan? di sebalik dunia Satu juga realiti yang yang kita hidup channelnya sekarang ni, Keru sebenarnya ni, memang ada Keru lagi series, dunia satu yang juga lain channelnya. yang kita tak dapat nak lihat dengan mata kepala kita sendiri, guys. Orang biasa cakap ini adalah alam di sebalik mata.
Daripada dulu lagi kita Alam semua memang dah sekali mata. diajar tentang kewujudan alam ghaib. Maksud kewujudan alam ghaib itu sendiri sebenarnya bukanlah untuk mengungkap tentang misteri jin dan syaitan je guys. Tapi alam ghaib itu sendiri termasuk sekali dengan alam malaikat dan alam barzah dan alam-alam yang lainnya. Semua alam ini terlindung dan dibatasi oleh dinding sempadan yang telah Allah Subhanahu Taala ciptakan. Seperti contoh, malaikat dapat melihat dan menembusi semua alam termasuk alam manusia, alam jin, alam haiwan, manakala jin pula hanya dapat melihat dan menembusi alam manusia dan alam haiwan sahaja. Dan akhir sekali manusia pula hanya dapat melihat kejadian di alam manusia dan alam haiwan sahaja. Dekat sini kita boleh lihat Betul. bahawasanya hanya para nabi dan rasul sahaja yang boleh untuk sampai ke dalam semua peringkat, iaitu alam akhirat, alam syurga dan neraka, alam roh, alam jin, alam manusia, alam haiwan. Semua tu betapa hebatnya para rasul kita, ya Allah. Jadi dalam video kali ini kita akan bercerita tentang apa itu bunian guys. Bolehkah kita kahwin dengan bunian apa dan itu kisah bunian? seram yang ada kena mengena dengan bunian. Sebelum kita mulakan, korang nampak tak apa yang beza dekat Khairul? Yes, topi Khairul guys. Topi Khairul. Topi ni Khairul dapat daripada Rak Outfit. Diorang punya topi memang gempak guys. Kualiti dia memang mantap Promotion gila dan harga sangat-sangat berpatutan. Kalau korang tengah cari hadiah untuk boyfriend, abang, adik, suami atau memang sesuai sangat, korang boleh dapat dekat IG diorang rak_outfit. So, let's go. Apa itu bunian? Okey, sekarang ni ada beberapa sumber yang menceritakan tentang asal-usul bunian. Tapi amaran untuk korang, jangan mudah percaya dengan apa yang akan Khairul ceritakan ni. Yang pertama itu adalah amaran yang orang pertama. bunian itu sendiri datangnya daripada manusia biasa. Macam kita semua ni. Ada yang mengatakan orang Manusia bunian biasa. itu adalah pada mulanya diorang ni daripada kalangan orang-orang yang sangat beriman kepada Allah. Akan tetapi pada satu hari mereka telah melakukan satu perkara yang jahil, yang melanggar hukum Allah. Dan akhir sekali diorang semua sangat menyesal dan malu. Diorang bertaubat and diorang berdoa kepada Allah untuk menggaibkan diri diorang sendiri daripada pandangan manusia biasa. Kiranya diorang hidup dekat alam gaib lah. Tapi yang story ni Khairul macam tak percaya sangat. Yang kedua pula, menurut hasil daripada sumber-sumber yang Khairul dapat, orang bunian tergolong dalam golongan jin. Diorang sendiri yang menggelarkan diri Golongan diorang jin. sebagai orang bunian, tapi diorang masih lagi tetap tergolong dalam kalangan jin. Korang faham Agama orang bunian adalah agama Islam. Tapi kena ingat guys, tak semestinya diorang beragama Islam diorang baik. Ada di antara mereka semua yang beragama Islam tapi jahat, melakukan kesilapan macam manusia lah, macam kita semua. Kita semua bukannya manusia sempurna macam itulah diorang. Tapi ada lagi satu, bukan semua jin Islam dipanggil orang bunian guys. Sebab tadi Khairul cakap orang bunian tu Islam, tapi tak semestinya jin Islam itu orang bunian. Diorang punya muka, diorang punya badan, susuk tubuh badan diorang dikatakan sama macam manusia. Ada sesetengah yang berpendapat bahawa mereka boleh bertukar rupa jika diorang rasa diorang dalam keadaan bahaya. Kira diorang bertukar menjadi rupa yang macam hantu ke apa ke. Itu Khairul tak pasti. Benda ni juga dapat dibuktikan Rupa dia hasil boleh daripada bertukar gitu beberapa rakaman video yang mengatakan mereka itu adalah golongan jin Islam. Atuk, saya daripada dulu tertanya-tanya. So, ni klarifikasi video yang tadi lah. Bunian ni asal usul dia tu macam mana tu? Sudah ditahu ditanya. Gelak dia. Ketawa dia. Kami bangsa jin. Bangsa jin. Kami ini Kita bangsa tahu. jin. Tapi kami beragama Islam. Oh, jin yang beragama Islam. Iya. Dipanggil orang bunian lah. Iya. Tak semuanya. Tak semua. Tak semuanya. Oh, tak semuanya pula. Segolongan lah. Iya. Boleh ke kahwin dengan bunian? Kalau ada orang yang berdakwa isteri dia jin, isterinya bunian, nampak benar nipu tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut pasangan kamu adalah daripada kalangan kamu sendiri, daripada kalangan manusia. Jangan tuan-tuan duk di kelentong, pergi berubat dengan bomo. Macam mana kamu tahu saya sakit? Isteri saya yang khabar. Isteri saya ni daripada jin. Isteri pada jin.
kisah yang melibatkan orang bunian Jabatan Parit Karjo. Jalan Parit Karjo merupakan jalan utama untuk menghubungkan antara kampung ke kampung. Dekat Jalan Parit Karjo tu ada 2 jabatan guys. Jabatan tu kecil je. Dia punya kecil tu macam untuk melintas satu parit je. Korang tahulah parit tu besar mana je guys kan. Dia bukan jambatan yang panjang tu macam jambatan Pulau Pinang tu. Tak, dia kecil je, just pendek je. Salah satu jambatan tu dikatakan proses untuk buat jambatan ni agak lama. Bila dah naik jambatan tu runtuh balik. Bila dah naik lagi runtuh lagi sampai makan 3 tahun guys. Salah satu faktornya adalah bila jambatan tu dah nak siap, tiba-tiba esok pagi kontraktor datang tengok, apa star runtuh ni babe. Jambatan tu dah runtuh dengan sendirinya guys. Orang-orang yang duduk area situ ada yang nampak bila pada waktu malam je bajak yang ada dekat situ akan hidup dengan sendirinya guys. Dan bajak tu yang runtuhkan jambatan tu. Siapa yang mengendalikan bajak tu guys? Macam-macam diorang ni dah buat. Apa dah piling, dah buat apa semualah, still runtuh juga selama 3 tahun guys. Okay guys, kisah ni semua sebenarnya dikongsikan sendiri oleh mak mertua Khairul, yang di mana benda ni berlaku pada kawan baik dia sendiri. Diorang ni bekerja dekat tempat yang sama, and ini adalah kisah benar guys. Cerita dia macam ni. Suami kepada kawan mak mertua Khairul tadi tu, dia bekerja ada JPS, iaitu Jabatan Pengairan dan Saliran, yang berkaitan dengan pembinaan jambatan, longkang, sistem perparitan dan macam-macam lagi. Dia punya kerja bawa bajak pergi sana sini untuk korek tanah. Sekitar tahun 2000 macam tu, dia ditugaskan untuk korek tanah dekat jambatan yang tadi Khairul cerita tu, kat Jalan Parit Karjo tu kan. And pada satu hari, masa dia tengah korek tanah tu, dia terkorek ular guys. Ada ular dekat dalam tu, and dia terbunuh ular tu tanpa niat untuk membunuh. Terbunuh guys. Selang beberapa hari, tak sampai seminggu pun, 3 orang anak dia meninggal dunia guys. 3 anak lelaki usia dalam belasan tahun macam tu. Diorang memang tak ada sejarah kronik langsung, and diorang meninggal selang beberapa hari je. Dia tak meninggal serentak tau, macam 3 orang meninggal dalam satu hari. Dia tak macam tu. Diorang meninggal, contoh hari ni seorang, lagi 2 hari seorang lagi, and yang lagi seorang 4 hari lepas tu. Dia berselang hari guys. So cerita selepas tu Khairul dah tak dapat info. Apa yang Khairul rasa, kemungkinan ular tu ada kaitan dengan orang bunian yang ada dekat situ. Sama ada ular tu sendiri bunian ataupun ular tu diorang punya kawan, kita tak tahu. This is just my opinion saja. Tapi memang betul-betul cerita ni memang benar guys. Okey, sebenarnya bukan tu je guys. Banyak lagi kisah tentang jambatan tu sebenarnya. Kebanyakannya orang yang lalu dekat jambatan tu, diorang akan ternampak satu pasar malam yang crowd gila. And benda ni buatkan orang yang nampak tu tertanya-tanya lah, sejak bila dekat jalan tu ada buat pasar malam kan. Padahal orang yang nampak tu duduk dekat area situ dah berapa puluh tahun dah. Lokasi pasar malam tu berada dekat sebelah jambatan. Jalan dia macam ni tau, Parit Karjo tu straight, lepas tu ada satu jambatan, depan dengan belakang jambatan tu ada satu simpang jalan nak masuk ke kampung lain. Kiranya belakang jambatan ada satu simpang, depan jambatan ada satu simpang. Location pasar malam tu ada dekat salah satu simpang tu guys. Siapa yang duduk area situ sebelum tahun 2000 mesti tahu punya cerita ni. Jalan Parit Karjo tu sendiri dah banyak kali nyawa melayang dekat situ disebabkan accident guys. And kejadian accident ni yang melibatkan nyawa tu masih berlaku lagi sampai sekarang. Rasa tahun ni ada kot dalam 2 ke 3 accident macam tu. So dah 20 tahun kes ni. Alhamdulillah Khairul lalu pukul 2-3 pagi memang tak ada jumpa apa-apa. Memang tak nak jumpa pun. Memang na'uzubillah. Sekarang ni jambatan tu dah siap. Dikatakan jambatan tu dapat disiapkan disebabkan ada beberapa orang yang pandai berkomunikasi dengan jin. Diorang berjaya untuk pujuk bunian tu untuk pindah daripada kawasan jambatan tersebut pergi kat tempat lain. Tapi sejauh manakah kebenaran tentang ni, korang nilaikan sendiri. Okay, next. Kisah yang melibatkan orang bunian kebun dan ladang kelapa sawit. Okey guys, kisah yang seterusnya kisah ni di diceritakan oleh salah seorang member Khairul, yang di mana benda ni juga disahkan oleh mak dia sendiri, yang bahawasanya memang betul dia pernah kena sorok dengan bunian guys. Kejadian ni berlaku sekitar tahun 1998, and masa tu dia berumur 10 tahun. Nama dia Badrul, kita orang panggil dia Bad. So Bad ni daripada kecil memang sangat-sangat rapat dengan arwah nenek dia, and mak dia selalu bawa Bad duduk dengan nenek dia dekat kampung. So pada satu hari lebih kurang pukul 5 petang macam tu, Bad cakap dengan nenek dia nak pergi mancing dekat parit depan rumah tu. Depan rumah nenek dia ada parit, and then dekat belakang rumah nenek dia ada kebun getah and kebun kelapa sawit yang terlampau luas guys. Kalau masuk tu memang dalam lah, sebab Khairul pernah datang sana tau. Sampai sekarang kebun tu masih ada lagi guys, tapi sekarang lagi seram daripada dulu. Tak ada orang yang usahakan kebun tu. Kalau dulu ada orang yang usahakan. Dia punya semak samun tu sana sini, memang time tu tengok rumah peninggalan arwah nenek dia tu pun macam seram gila guys. Macam rumah angker gitu. Biarlah rumah terbiar kan, tak ada orang yang bersihkan. Kita sambung
sambung balik. So guys, bila dia nak mancing, biasalah kalau orang nak mancing mesti kena cari cacing punya kan, ataupun pakai cengkerik ke. Tapi dia nak pakai cacing, senang sikit kan nak cangkul. Bat pun pergilah ambil cangkul, pergi gali dekat belakang rumah nenek dia tu. Time tengah cangkul tu, Bat ada nampak 3 orang budak baya-baya dia tengah main sama-sama. Diorang lah 3 orang tadi tu. So dia tengok macam syok kan, dia pun pergi lah join sekaki. Masa tu 3 orang budak tu tengah main satu game yang dinamakan sebagai roket pada zaman dulu. Kalau orang dulu-dulu tahu lah, diorang akan pergi cabut lalang. Lepas tu lalang tu diorang akan ikat dengan batu dekat bahagian bawah dia untuk bagi dia berat. Lepas tu baling. Siapa baling paling jauh, dia menang. So dia pun main je lah dengan 3 orang budak tadi tu, pergi baling pam. And dia tak perasan pun sebenarnya dia semakin jauh dengan rumah nenek dia. Sampai tak nampak langsung rumah nenek dia punya jauh tu. Dan lepas tu dia dah sampai dekat tengah-tengah kebun tau. Dekat situ ada satu kolam. Kolam tu sebenarnya dibuat untuk tadah air hujan. Masa diorang tengah main-main dekat kolam tu, Bat ada perasaan satu benda yang pelik tau. Dekat kolam tu hanya ada bayang-bayang dia je guys. Yang lagi 3 orang kawan dia tadi tu tak ada bayang-bayang langsung. Dia pelik lah. Tapi masa tu dia budak-budak lagi, dia tak fikir apa-apa pun. Dia sambung je lah main dengan dorang. Sampailah matahari dah nak terbenam. Dah kali-kali oren macam tu kan. Dia cakap dekat kawan dia, aku nak balik rumah dulu lah, nanti nenek aku marah. Tapi kawan-kawan dia pun macam tak bagi dia balik, siap pujuk dia lagi. Dorang bagi jajan, dorang bagi gula-gula untuk pujuk dia jangan balik guys. Dalam pada masa yang sama, nenek dia yang kat rumah tu dah makin gelisah lah. Dah nak maghrib tak balik rumah lagi budak ni. Tadi cakap nak mancing dekat depan rumah, tiba-tiba tengok dekat parit tak ada pula orang kat situ. Pergi cari satu rumah, masuk belakang kebun sikit, tak jumpa juga budaknya. Nenek dia pun apa lagi, dah panik lah gila. Cucu kau hilang. Pergi panggil orang kampung, minta tolong carikan dekat area kebun belakang rumah. Sebab dekat situ tempat kali terakhir nenek dia nampak dia masa dia tengah mencangkul tadi cari cacing tu kan. Lebih kurang 20 orang juga yang tolong cari Bat masa tu. Dipanggil nama, dijerit dengan sekuat hati, tak jumpa juga. Lepas tu nenek dia minta tolong dengan salah seorang yang tolong cari tu untuk panggilkan Wak Samad. Wak Samad ni memang terkenal dengan berubat orang dekat kampung tu. Sekarang ni dia dah meninggal Wak Samad tu. Tak lama lepas tu Wak Samad pun sampai. Dia pergilah survey dulu kawasan kebun tu. Dia pergi pusing-pusing. Lepas tu dia patah balik dekat rumah nenek Bat. Dia bagi tahu Bat kena suruh dengan bunian ni. Bunian minta pulut kuning dengan telur rebus 5 biji. Nenek dia pun tak tunggu lama, teruslah masakkan semua tu. Dah siap, dia bagi dekat Wak Samad. Lepas tu Wak Samad suruh anak dia letakkan dekat tengah-tengah kebun. Bila dah letak, Wak Samad minta tolong semua orang yang ada dekat situ untuk azan dekat setiap penjuru kebun. Azan dengan sekuat hati. Masa tu dah pukul 8.30 nak dekat pukul 9 macam tu. Kemudiannya dalam pukul 10 malam macam tu, tiba-tiba je nenek dia nampak kelibat Bat lari dari belakang kebun terus masuk bawah rumah. Nenek dia tengok happy lah, cucu dia dah balik kan. Nenek dia terus datang dekat dia, terus peluk dia and tanya dekat dia, kau pergi mana Bat? Kenapa orang panggil kau tak nyaut? Lepas tu Bat pun cakap lah, Bat tak boleh nyaut nek, orang-orang tu tutup mulut Bat. Siapa yang tutup mulut kau ni? Kawan-kawan Bat yang baru kenal tadi petang. Tadi Bat memang nampak orang lalu lalang depan Bat, tapi Bat tak boleh nak nyaut nek. Bat tak boleh nak gerak. Diorang pegang Bat kuat-kuat, tak nak bagi lepas. Lepas je Bat dah balik, so kira dah settle lah. Kes dah selesai, semua orang pun dah bersurai. And Alhamdulillah hidup lagi orang tu sampai sekarang. Dekat sini kita nampak penglibatan orang bunian itu sangat ketara guys dekat dalam masyarakat kita. Cuma kisah-kisah orang bunian ni macam dah ditelan zaman guys. Ini memang betul-betul kisah yang berlaku dekat member Khairul. Sebab mak dia pun memang cakap dia memang pernah kena sorok. Apa yang kita boleh nampak sekarang, itulah dia. Udah dia hidup lagi lah. Ini video yang pertama tadi ya. Tu ke orang bunian. Oke bro, kayak gitulah kisah orang bunian tadi. Oh sekarang aku tahu yang orang bunian ini artinya itu orang yang termasuk dalam golongan jin. Tapi dia katakan tadi golongan jin Islam. Tapi bukan semua orang jin Islam ini dikatakan orang bunian. Tapi sekumpulannya aja gitu kan. Tapi kalau gitu orang bunian ini boleh dikatakan kayak daripada kaum jin Islam gitu ya. Tapi nggak tahu juga. Tolong. Tapi bahaya juga kalau di Malaysia ni ada yang sempat kayak kejadian kawan yang punya channel tadi yaitu Khairul itu, apa nama itu, Bat tadi, sampai kena sorok kayak gitu. Memang parah juga, takut juga kalau macam tu kan. Ceritanya memang ngeri bro. Oke, kalian udah lihat sendiri dan udah dengar sendiri apa itu orang bunian. Jadi pertanyaan kita yang selama ini terpendam, jadi di sini sudah terjawab. Ini aku nggak pasti juga, soalnya aku baru pertama, maksudnya baru ini aku mendengarkan orang bunian. Dan di video tadi dia menjelaskan orang bunian itu yaitu salah satu ataupun sekumpulan daripada jin-jin Islam.
Oke, buat kalian yang tahu nanti boleh kalian komen di kolom komen di bawah. Dan buat kalian yang nonton video ini jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan subscribe juga channelnya Kero Series tadi. Nah. Oke, mungkin cukup di sini aja pertemuan kita kali ini karena badanku pun kurang sehat. Jadi buat kalian yang udah beberapa hari aku nggak ngupload video, jadi kalian mungkin sudah tertunggu-tunggu gitu kan. Jadi aku upload lah satu walaupun dengan badan aku yang kurang sehat kayak ini kan. Oke, cukup di sini aja video kita kali ini. Lebih dan kurang lebih aku minta maaf. Mungkin ada kata-kata aku yang kurang sopan dan mungkin ada reaksi aku yang kurang menyenangkan hati. Aku minta maaf. Dan aku sendiri Bang Basyah mengundurkan diri. Assalamualaikum.